salam sejahtera. Kami dari kumpulan 7 ingin menerangkan tentang majalah yang kami telah buat, yaitu Flora Explorer. Untuk tajuk ini kami ingin menerangkan tentang beberapa fungsi flora dalam dunia perubatan, tidak kira perubatan tradisional ataupun perubatan moden, dan fungsi-fungsi flora tersebut dalam bidang yang kami ingin sentuh dalam majalah ini. Okey, untuk majalah ini juga kami mempunyai beberapa ahli yang telah membuat beberapa artikel yang kami masukkan dalam majalah-majalah ini. Ahli-ahli boleh perkenalkan diri? Saya Nurul Alim Tegani. Saya Melissa Sharul Fredelin. Saya Rizwan Henry. Saya Nurhati Ramarji. Dan saya Rabiat Adawiyah selaku moderator pada hari ini. Okey, untuk perkara yang kami ingin bentangkan dan apa kami bincangkan, yang pertama adalah tentang visi. Mungkin saudari boleh terangkan? Okay. Dalam majalah kami ini, visi yang kami tetapkan adalah untuk memperkenalkan keunikan dan keindahan flora sebagai dalam bidang perubatan. Mungkin Mel boleh terangkan sedikit tentang visi tersebut. Ya, terima kasih. Visi kami juga dalam majalah ini juga memperkenalkan khasiat dalam flora yang kami telah pilih beberapa dan tumbuh-tumbuhan. Juga kami juga menunjukkan keindahan flora dalam dunia yang kami fokuskan dalam majalah kami. Untuk saudari Res pula, saudara Res, mungkin boleh terangkan tentang tagline yang kita masukkan dalam majalah? Bagi dalam tagline pula, kami mempunyai tagline yang berbunyi sentuhan alam sumber kesembuhan, yang bermaksud di dalam dunia ni kan banyak jenis flora. Lepas tu semua jenis flora tu banyak manfaat dia, seperti ubat-ubatan, herba-herba yang boleh digunakan dalam dunia sekarang maupun dunia akan datang. Baiklah. Okey, selain daripada visi dan juga tagline yang ada dalam majalah kami, kami juga memasukkan beberapa objektif yang kami fokuskan dalam majalah ini. Mungkin saudari Hatira boleh terangkan? Okey, untuk objektif, majalah kami ada 3 objektif, di mana objektif yang pertama, kami akan mengenal pasti dan memahami apa jenis-jenis flora. Kami akan buat searching dulu beberapa jenis flora mengikut kami punya kami ada kolom. Jadi kami mencari flora yang bersesuaian dengan kolom tersebut. Seterusnya flora-flora yang kami telah kenal pasti, kami akan menerangkan apakah khasiat flora-flora tersebut, sama ada dari segi tradisional, moden, farmasi gitu. Dan seterusnya, dalam masa yang sama kami menggalakkan pemeliharaan dan penanaman flora, di mana flora-flora ini kan bermanfaat. Jadi kami menggalakkan kepada orang-orang luar untuk menanam flora-flora yang memberi banyak khasiat kepada kita. Flora yang banyak khasiat. Okey. Jadi basically kami punya tajuk ni berkaitan dengan flora. Kami ingin bincangkan secara umum lah, sebab kami ada banyak lagi flora-flora yang kami belum sentuh dalam kami punya majalah ni. Jadi dalam majalah ni juga kami membahagikan 5 fokus utama, 5 kolom dalam majalah ni. Yang pertama adalah flora dalam perubatan tradisional. Flora dalam perubatan tradisional ni pula kami memilih beberapa jenis bunga yang apa orang kata mungkin boleh digunakan untuk perubatan-perubatan. Untuk yang kolom kedua pula kami fokuskan kepada flora dan ilmu farmasi moden. Kami kaitkan flora tersebut dalam farmasi moden yang ada pada zaman kini. Yang ketiga, flora aromaterapi. Flora aromaterapi ni pula kami membincangkan tentang flora-flora yang boleh dikaitkan dengan psikologi, begitu? Ya. Okey. Yang keempat, toksin dalam flora, dan yang terakhir, rawatan dalaman berasaskan flora. Okey, untuk 5 kolom ni kami akan sentuh pada segmen seterusnya. Untuk segmen pertama ni kami hanya menerangkan beberapa beberapa penerangan tentang proposal secara umum. Ya. Dan kami akan mendalami lagi, kita akan mendalami bersama-sama isi kandung majalah kami pada segmen seterusnya nanti. Jangan ke mana-mana.
jumpa Anda lagi sebentar nih. Hello, kembali lagi bersama kami. Untuk segmen kedua pula, kami akan menerangkan tentang 5 fokus kolom-kolom kami daripada penulis-penulis artikel yang telah menulis artikel berkaitan flora ni. Untuk segmen pertama, tentang flora dalam perubatan tradisional. Mungkin penulis kita saudari Elian boleh terangkan? Terima kasih kepada Moderator. Dalam artikel pertama saya adalah yang bertajuk Bunga Raya dalam Rawatan Herba. Seperti kita tahu, bunga raya ini adalah bunga kebangsaan kita, dan nama saintifik bagi bunga raya ini adalah Hibiscus rosaceaensis. Dia ini juga dikenali ramai oleh seperti tahu bunga kebangsaan Malaysia. Dia ini bukan saja melambangkan kita punya negara, tapi dia juga bunga raya ini juga banyak khasiat yang boleh kita guna untuk kesihatan. Cerita pasal flora dalam perubatan tradisional ini, bunga raya ini seperti kita tahu, bunga raya ini banyak khasiat dia, dan bunga raya ini memang wujud sudah dari dulu. Jadi orang dulu masa tiada teknologi perubatan semua ni, dorang menggunakan bunga raya ni salah satu sebagai ubat untuk salah satunya adalah menurunkan demam, dan salah satunya juga untuk yang kalau kita dalam bahasa kahak kan, itu pun boleh kita digunakan. Dan satu lagi, bunga raya ni boleh boleh macam mana pun, walaupun kita sudah moden, tapi contohnya bayi baru beberapa bulan kan tidak boleh untuk mengkonsumsi ubat-ubatan kan. Dia memang tidak boleh di bawah setahun kan. Jadi bunga raya ini boleh juga dijadikan sebagai ubat bayi, tapi tidak boleh dimakan lah macam tu. Contoh kalau bayi itu mengalami demam panas selalunya, bayi-bayi yang baru lahir ni memang akan kena demam panas kan. Jadi cara salah satunya untuk menggunakan bunga raya itu. Menggunakan bunga raya itu sebagai penurun suhu, mengubahkan suhu badan bayi itulah. Macam mana pula dia punya cara-cara untuk kita gunakan bunga raya ni? Kebanyakannya yang saya tahu, dia punya pucuk-pucuk bunga raya ni akan dilumatkan, lepas tu akan ditempelkan lah di mana-mana bahagian tubuh badan bayi ataupun orang besar untuk kasih kebah itu demam, untuk turunkan suhu demam. Itu bagi bunga raya lah. Dan artikel yang seterusnya adalah bunga melur khasiat yang bertajuk Bunga Melur Khasiat yang Terbatas. Bunga melur ni mungkin banyak orang yang tak tahu macam apa rupa bunga melur ni. Boleh tengoklah di majalah kami. Lepas tu bunga melur ni juga walaupun dia terbatas, macam yang kita tak tahu pun apa dia punya fungsi. Mungkin kita ni nampak bunga tu tapi kita tak tahu itu adalah bunga melur begitu. Tapi bunga melur ni banyak je rata-rata di tempat kita, di sekeliling kita. Bunga melur ni juga nama saintifik dia dipanggil sebagai Jasminum sambab, dan dia ni terkenal dengan dia punya wangian. Kalau kamu rasa dia bunga putih lepas tu dia wangi, mungkin itu adalah bunga melur. Seterusnya khasiat perubatan dia. Khasiat perubatan dia ni mengandungi minyak-minyak pati, flavonoid dan antioksidan lah, yang anti radang untuk tubuh badan manusia. Seterusnya dalam macam perubatan tradisional, orang gunakan bunga melur ni untuk minyak-minyak bunga melur ataupun wangi-wangian bunga melur ni untuk menenangkan pikiran ataupun mengubat, menjadikan bunga melur ni sebagai aromaterapi macam tu. Kemudian
bunga melur ni juga boleh jadikan sebagai teh kalau kamu mau tahu lah. Macam ya dia teh untuk sama juga fungsi dia dengan bunga raya, boleh kasih turun panas ya, boleh suhu badan Masih kebal. ya. Kalau macam contoh kita tidak dapat sokong makan ubat, jadi dengan cara ini boleh kita Ikhtiar. iya ikhtiar gitu. Seterusnya selain itu bunga melur ini juga banyak orang terkenal dengan penjagaan kulit begitu. Boleh dijadikan kulit macam jerawat-jerawat, untuk kasih kecut jerawat begitu. Oke. Itu saja ya. Oke, itu merupakan penerangan tentang kolom pertama, yaitu flora dalam perubatan nasional, yang ada bunga raya dan juga bunga melur. Oke, untuk kolom kedua pula kita akan bincangkan tentang flora dan ilmu farmasi modern. Oke, ini ditulis dari saudara Res. Boleh terangkan tentang nama bunga yang ada dalam ini dan juga fungsinya dalam bidang perubatan. Boleh. Oke, dalam artikel yang pertama yang bertajuk bunga kenanga dalam pengobatan modern, saya memilih bunga kenanga ini sebab bunga kenanga dia banyak manfaat kepada manusia, khususnya dalam bidang perubatan. Salah satu keistimewaan utama bunga kenanga ini ialah keupayaannya untuk menghasilkan minyak pati yang aromatik dan bersifat terapeutik. Minyak ini kaya dengan sebatian seperti linalol, general, dan yang lain-lain, dan juga terbukti mempunyai banyak manfaat dan kesan antioksidan seperti antibakteria dan sumber penenang. Dalam bidang ini juga khususnya aromaterapi, minyak kenanga ini sering digunakan bagi menenangkan sistem saraf kita dan merawat gangguan tidur dan melegakan tekanan emosi. Kalau ada orang-orang di sana, masyarakat sana yang macam susah untuk tidur dan macam selalu ada gangguan emosi gitu, boleh kamu coba dan try try untuk menggunakan minyak pati daripada bunga kenanga ini. Selain daripada dia banyak khasiat dan juga sangat wangi lah, dan dia serba alam lah, sebab jadi ini senang didapati juga kalau kita mencari ya. Seterusnya dalam artikel saya yang kedua yang saya masukkan dalam saya punya imajalah yang berkaitan dengan herba mujarab dalam ilmu farmasi. Di sini saya memilih bunga herba dandelion, sebab bunga dandelion ini juga adalah salah satu herba yang sering digunakan oleh para saintifik, khususnya dalam bidang perubatan lah. Mungkin ahli farmasi. Ahli farmasi sering digunakan. Untuk fungsi dia pula? Salah satu fungsi dia adalah keupayaan untuk menyokong sistem kesehatan hati. Nah, mungkin sampai yang masyarakat yang di luar sana macam yang macam sesak nafas kan gitu akibat daripada merokok kah atau minum yang alkohol kan, untuk yang menjejaskan hati. Nah, boleh kamu try guna bunga dandelion ini. Bunga dandelion. Seterusnya bunga ini juga mengandungi akar bahan aktif seperti tarasekterol dan inulin yang memainkan peran penting dalam merangsang pengeluaran hempadu dan menyokong proses detoksifikasi hati. Seperti yang saya terangkan sebentar tadi lah. Khasiat ini juga menyingkirkan bahan-bahan toksik dalam badan kita lah. Kan kalau yang dunia sekarang selalu manusia mengeluarkan toksik dalam badan kita seperti yang senamanya macam jogging, berenang, berbasikal, dan hiking lah. Kalau ikut dan sekarang hiking selalu orang pergi buatlah, untuk itu bagus untuk mengeluarkan kita punya
bahan-bahan toksik yang tidak digunakan dalam kita punya badan lah. Jadi apabila kita mengamalkan ini kan, secara tidak langsung badan kita akan menjadi rasa cergas dan macam rasa sehat lah gitu. Jadi mungkin salah satu cara selain hiking semua tuh, salah satu dia adalah buka dia jadi siapa sana yang mau try, nah bolehlah cari dan amalkan. Itu saja daripada serba sedikit dua artikel saya yang serba sedikit saya jelaskan. Jadi boleh kita kembali kepada saudara moderator. Oke, dua kolom sudah diterangkan, yaitu flora dalam perubatan tradisional dan flora dan ilmu farmasi modern. Yang seperti saudari Elian terangkan tadi, dia banyak menerangkan tentang fungsi flora tuh dalam menyembuhkan sakit demam gitu. secara tradisional. Secara tradisional sebab orang dulu-dulu tidak secanggih sekarang. Ya. Oke, untuk saudara Res pula dia ada terangkan tentang herba ataupun bunga yang boleh dijadikan sebagai obat yang ada masalah tidur kan. Okay. Kita beralih pula kepada kolom yang ketiga, yaitu flora aromaterapi. Oke, mungkin saudari Mel boleh terangkan tentang artikel Mel sendiri. Ya, terima kasih moderator. Tajuk artikel saya herba dengan keajaiban terapi psikologi, yaitu bunga yang saya telah pilih ialah bunga lavender. Bunga lavender ini populer sudah yang telah digunakan dalam masyarakat kita dalam perawatan semula jadi. Bunga lavender ini dia ciri-ciri dia dia lembut, segar dan juga menenangkan lah begitu. Jadi bunga lavender ini dijadikan minyak pati untuk dijadikan aromaterapi dalam penggunaan perawatan semula jadi untuk kesehatan lah begitu. Jadi antara kebaikan utama bunga lavender ini dapat mengurangkan tekanan, macam tekanan darah lah, siapa yang macam ada darah tinggi gitu boleh coba nih bunga lavender contoh. Jadi seterusnya bunga lavender ini juga dapat membantu manusia dari segi kesehatan, yaitu membantu dalam masalah tidur. Siapa yang ada insomnia tuh macam tuh boleh lah sama lah juga. Sama dengan bunga kenanga Ya, juga. Mungkin boleh ceritakan macam mana cara represent untuk cara dibuat ubat ataupun cara Ya proses Proses, proses dia yang macam dibuat lilin kah ataupun apakah begitu penggunaan lah. penggunaannya. Mungkin sebab dia aromaterapi, Iya. mungkin bau dia yang menenangkan. Dijadikan minyak wangi kah ataupun apakah? kebanyakan kalau saya lihat macam Pada bunga lavender ini kan ada macam dalam bentuk lilin kan yang Iya. kena bakar tuh, jadi dia kena kasih letak dalam satu ruangan, jadi dia punya bau tuh wangi menenangkan gitu. Jadi itu dapat membantu untuk kita lebih Nyaman tidur. tenang, Ya, tenang dan tidur lah, nyaman. Mengatasi insomnia lah gitu. ya. Jadi seterusnya bunga lavender ini juga dapat membantu dalam masalah anti radang, serta dapat membantu dalam penyembuhan luka-luka kecil gitu. Seperti kalau jatuh bermain, macam boleh coba. Jadi boleh menggunakan macam air mandian lah, kasih itu bunga lavender Jadikan campur dengan mandian. air, jadi air panas, boleh mandi dengan bunga tuh. Jadi seterusnya bunga lavender ini juga banyak membantu dalam penyembuhan semula jadilah. Kalau kita lihat Kat, nanti kamu baca saja lah majalah. Mungkin banyak penerangan, banyak lagi penerangan lebih detail dalam majalah itu, kami akan menerangkan sedikit saja. Oke. Ada lagi? Ada. Bunga lavender ini juga dapat membantu dalam penyembuhan emosi. Siapa yang ada masalah emosi macam depression kuat marah Kuat marah kah? Iya. Mungkin boleh menenangkan.
tidak membantu sepenuhnya, Sepenuhnya. cuma akan Mengurangkan. Ya. Khususnya untuk yang mungkin student-student kah atau yang orang-orang Bekerja. yang bekerja sudah mungkin Ya, boleh membantu tekanan dalam kesehatan. mental dan fisikal kita lah. Mungkin wangi dari bunga lavender itu sendiri dapat membantu. Ya. Oke, terusnya Seterusnya artikel yang kedua, saya memilih bunga jasmine yang bertajuk penawar semula jadi untuk kesejahteraan. Bunga jasmine ini merupakan sejenis flora aromaterapi juga, sebab dia dapat memberi kesejahteraan mental dan juga emosi, dan ianya dapat memberi haruman manis dan lembut yang memikat gitu. Oh, rambut memikat. Macam dia ada sama juga lah dengan bunga lavender kan. dia ada wangi yang harum. Ya, sama-sama wangi. Wangi tersendiri. Jadi ini bunga jasmine ini dia mempunyai nilai yang tinggi dan memberi kesan yang menyegarkan, menyenangkan juga. Dan kalau bunga jasmine ini juga dapat membantu masalah tidur juga, sama juga. Jadi Dia fungsinya lebih kurang sama ya, dengan bunga lavender. dia boleh dijadikan essential oil. Essential oil. Kalau dari segi macam mana orang kalau skincare pun boleh juga, dia Jaga kulit. memperbaiki tona kulit. Kasih yang sangat Maksudnya fungsinya Ya. sama dengan niacinamide lainnya. Ya itulah tuh. Jadi bunga jasmine ini kalau kita lihat banyak kebaikan dalam bidang banyak kebaikan dari segi membantu emosi. kesehatan manusia lah begitu. Jadi kalau kan fizikal dapat membantu untuk masalah tidur, jadi minda pun dia dapat bantu juga Supaya tenang. ya tenang. Oke. Seterusnya kalau dia macam sama aja dengan bunga lavender, dia dapat memperbaiki masa tidur seseorang, sebab dia punya itulah kebaikan dia, wangi-wangian yang Menenangkan. dia ada sama. Oke. Itu saja. Oke, untuk kolom yang ketiga, flora aromaterapi itu basically dia banyak berkaitan dengan wangian, haruman yang menjadikan minda dan mental seseorang itu lebih tenang. Oke, untuk kolom yang keempat pula tentang toksin dalam flora, mungkin penulis artikel kita Saudari Hatira boleh terangkan. Untuk artikel saya yang pertama dalam kolom toksin dalam flora ni, artikel yang pertama bertajuk khasiat tersembunyi, di mana saya telah memilih flora ketum. Tahu ketum tak? Tahu. Kenapa ada itu? Bukanlah. Tapi Ya, kalau disalahgunakan. disalahgunakan dia akan mendapatkan Keburukan banyak keburukan. Tapi ada juga khasiat yang itulah tajuknya, ada khasiat yang Tersembunyi. Mungkin dia dipikir toksin, tapi sebenarnya bukan toksin. Iya, sebab dia ada khasiat juga. Okey, ketum ada nama saintifik dia, iaitu Mitragina speciosa. Atau ada juga satu nama lagi, kratom, tapi kita lebih kenal ketum kalau dekat Malaysia Ya, lah. macam lagi familiar lah kan dengan monyet. Betul, lagi dikenal sebagai ketum. Lepas tu ketum ni digunakan sebagai salah satu perubatan tradisional juga, di mana mereka akan rebus daun ketum tu. Lepas tu diorang akan minum air ketum tu untuk di mana ketum ni dia berfungsi sebagai stimulan atau sedatif untuk merangsang tubuh badan manusia. Jadi macam kalau diorang minum tu, diorang rasa akan menjadi diorang rasa Energetic. diorang rasa jadi bertenaga macam tu. Lepas tu Semualah satu. sebenarnya ketum ni diorang sepatutnya konsumsi dalam Dengan kuantiti yang dos yang sikit je, sebab dia punya ada satu nama European Monitoring Center for Drug and Drug Addiction. Dia kata sebenarnya manusia perlu konsumsi itu dalam kadar dalam dos yang sikit je, sebab kalau berlebihan
dia akan mendapatkan Banyak lagi keburukan dia. kepada keburukan, bukan sudah jadi khasiat. Jadi seterusnya Basically ketum ni dia untuk apa? Dalam perubatan dia menyembuhkan apa? dia boleh mengeluarkan angin dalam badan. Jadi kalau angin, kan kita banyak angin jadi macam lesu. Lesu. Jadi kalau kita minum tu Masuk angin. keluar angin, kita rasa macam baru, macam Fresh. berenergi, Tak berat macam- badan. Berat badan. jadi macam bertenaga. Tapi selain tu dia juga boleh merawat penyakit seperti sakit belakang, demam, batuk, penyakit cacing, diabetes, darah tinggi. Banyak. Banyak kebaikan dia, tapi Dia kena diambil dengan betul. apa ni? Dos yang Dos sesuai. yang Mesti dikawal Mesti lah. dikawal. Terus yang terkawal lah. digunakan dengan baik. Betul. Terusnya antara kan ada kesan kalau kita konsumsi lah kan, secara berlebihan. Antara kesan dia adalah seseorang tu akan khayal, pening dan lebih mengantuk sebab dia macam benda tu macam boleh buat orang ketagih macam tu. Macam dada lah gitu. Tapi orang macam dada, sebab tu kita tak boleh macam sebenarnya dalam ubat kan orang ada masukkan dada kan. Ya, cuma dalam kuantiti yang terkawal. Terkawal. Macam tu juga ketum. Jadi orang mesti konsumsi dengan dos yang terkawal. Kalau tidak, Dia akan mendatangkan keburukan. keburukan. Apa warna air tu? Hijau. Hijau mungkin. Kalau dalam Google nampak warna air dia macam air tebu. ya. Macam hijau-hijau yang hijau tu ala Dia sama macam air tebu. Lebih kurang je. Sebab dia kan dari daun. Rasanya apa tu? Pahit kan? Tak pernah lagi. Ada apa lagi kan? Boleh di try dulu. Mungkin Rezan boleh cari mana-mana tempat Boleh. Tapi susah mau cari lah Ya. sebab benda tu sudah sangat terkawal. Iya. Sebab Mungkin banyak sekarang yang kalau ada salah pun guna. mungkin tapu Ramai yang salah guna. Iya. Jadi kita dapatkan dekat orang-orang yang Tak tahu lah yang gimana. berat. Yang betul. Okey. Seterusnya artikel yang kedua yang bertajuk racun sebagai penawar. Racun sebagai penawar ni saya memilih flora akar saga, di mana kenapa toksin? Akar saga ni ada biji. Biji tu yang mempunyai racun toksik. Toksin. Toksin. Mungkin di samping itu dia juga racun tapi dia boleh Iya, ubat juga. Toksin tu dia bernama abrin. Nama dia abrin yang terdapat pada biji tumbuhan. Dia punya kebaikan, dia boleh merawat ubat cacing untuk kanak-kanak. Diorang akan rebus tu tumbuhan, tapi sama macam betul tadi, diorang mesti konsumsi dengan Kuantiti yang sedikit. kuantiti yang betul. Ya, semua. Dia Dengan dos boleh yang berlebihan. terkawal. Dengan dos yang terkawal. Lepas tu air rebusan tu juga diorang boleh guna untuk campur dalam air mandian. Macam tu. Okey. Menarik. Berbahaya tapi menjadi penawar tu maksud dia Sebab kan dia apa mesti ni? diambil dengan Ya, kuantiti sedikit. kalau Dikonsumsi. digunakan secara berlebihan, dia akan menjadi Racun. toksin. Mungkin Tira boleh bagi tahu dorang semua seperti yang itu saya tidak terdedah dengan nama akar saga. Apa tu sebenarnya? Ya. Kalau kita panggil apa? Akar saga ni kalau dia selalu tumbuh dekat hutan-hutan, jadi kita memang kurang terdedah dengan dia. Dengan upaya. Sebab nama saintifik dia Abrus presatorius. Tapi kalau disebut dalam Malaysia dia akar saga je. Okey. Kita sudah terangkan 4 kolom utama yang kami bahagi. Bukan artikel tadi. Okey, untuk empat kolom yang sudah diterangkan, kolom yang terakhir pula ditulis oleh saya sendiri, iaitu rawatan dalaman berasaskan flora. Dalam kolom ni pula saya pilih 2 flora utama, iaitu daun sirih dan juga pokok semalu. Okey, untuk fungsi daun sirih dalam terapi dalaman ni pula, daun sirih ni banyak digunakan dalam perubatan berkaitan kewanitaan, sebab dia digunakan untuk menjadi ramuan utama untuk kesihatan dalaman wanita.
sebab dia mengandungi eugenol, cervicotenin serta antioksidan yang tinggi. Ini memberikan kesihatan dalaman wanita tu lebih baik lah. Okey, untuk secara tradisional pula, wanita Melayu menggunakan rebusan daun sirih untuk mencuci bahagian sulit, untuk menjaga kebersihan bahagian Feminin. jadi dan merawat contohnya masalah lendir yang berlebihan dan membantu mengecutkan rahim selepas bersalin. Sebab dia basically dia macam lebih banyak kepada rawatan kewanitaan lah. Okey. Untuk perubatan sekarang ni pula, dulu mungkin digunakan secara tradisional, tapi sekarang daun sirih ni banyak sudah digunakan dan mungkin sudah ada produk-produk yang keluar seperti menjadi sabun, menjadi teh, menjadi kapsul herba dan macam-macam lagi. Dia juga membantu untuk membunuh bakteria yang menyebabkan keputihan ataupun bau yang kuat pada alat sulit wanita. Okey, dalam sirih terapi ini pula, sirih terapi dalaman ni, saya menggunakan daun sirih ni sebab rahsia tradisional ni, saya bagi tagline lah untuk saya punya artikel ni, rahsia tradisional daun sirih untuk kesihatan wanita. Sebab fungsi utama daun sirih ni adalah berkaitan dengan kesihatan kewanitaan. Okey, untuk artikel saya yang kedua. Okey, boleh. Yang daun sirih tadi itu kan kalau yang zaman yang dulu-dulu yang di kampung kan, kalau orang-orang tua dulu yang itu daun sirih itu dibuat untuk apa? Ya, diukunya lepas tu itu orang bilang ya untuk menguatkan gigi. Adakah statement tu betul untuk masa sekarang? Kalau itu saya kurang tahu, sebab berdasarkan apa yang saya telah buat research ini, saya hanya menemui penerangan berkaitan dengan perubatan dalaman wanita. Mungkin kita boleh buat untuk edisi kedua, untuk research seterusnya berkaitan daun sirih ini. Boleh nantikan Majalah kedua. Ada lagi? Itu saja. Okey. Untuk artikel kami yang terakhir dalam kolom yang kelima, iaitu semalu penawar dalaman. Untuk artikel terakhir ni pula, saya memilih pokok semalu sebagai rawatan dalaman kerana dikenali sebagai, pokok semalu ni ada nama saintifik dia, iaitu Mimosa pudica, yang sering dianggap sebagai rumpai liar yang tidak berguna. Sebab kalau kita masa budak-budak dulu kan, macam kita tekan-tekan, pijak-pijak supaya dia bertutup gitu. Jadi sebenarnya pokok semalu ni ada juga fungsi-fungsinya. Okey, dari segi kandungan dia mempunyai, dia kaya dengan bahan seperti alkaloid, flavonoid, tenin dan juga mimosi. Kesemuanya ni berfungsi sebagai antioksidan. Okey, dalam perubatan tradisional ni pula, pokok semalu sebagai penawar dalaman wanita juga. Rebusannya dipercayai mampu menghentikan pendarahan rahim yang berlebihan, merawat keputihan serta menguatkan rahim selepas bersalin. Basically dalam kolom yang kelima ni saya terangkan banyak berkaitan tentang kewanitaan. Juga air rebusan pokok semalu ni juga digunakan sebagai toksin semula jadi, detox semula jadi, yang membantu membersihkan darah, menyokong fungsi hati, melegakan masalah bawasir, dan kesannya juga memberi manfaat kepada siapa yang mengalami masalah tidur, tekanan ataupun tidur. Jadi sebenarnya pokok semalu ini kita nampak macam tak berguna je, macam tiada fungsi. Rupa-rupanya kalau digunakan dan buat research lagi dalam, dia banyak fungsi, tidak kira kepada wanita ataupun pada sesiapa saja. Okey, sekian saja itu penerangan daripada 5 kolom utama kami dalam majalah Dunia Explorer. Untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan isi dan kandungan macam mana cara menggunakan flora tu, bunga tu dalam bidang yang artikel-artikel yang ditulis oleh penulis masing-masing, mungkin boleh baca dengan lebih dalam majalah kami. Nanti kami akan masukkan juga majalah-majalah kami ni dalam kami punya rakaman ni. Okey, sekian. Terima kasih. Bye. Bye.